dalam sejarah, dalam sirah diceritakan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, tiba-tiba uta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhenti di atas satu bidang tanah yang lapang. Tanah itu pula dimiliki oleh dua orang anak yatim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli tanah tersebut dengan harga 10 dinar. Lalu dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah beli tanah tadi, kemudian Rasulullah perintahkan supaya mendirikan masjid. Jadi kata Profesor Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Mekah sampai ke Madinah, tiba-tiba beli tanah, kemudian pula Nabi perintah suruh buat masjid. Jadi sebenarnya perbuatan Nabi lagu tu merupakan satu mesej yang sangat jelas, merupakan satu sarana yang sangat jelas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak royak ataupun nak tunjuk kepada umat dia di akhir zaman. Sebab apa? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendirikan negara Islam Madinah, Rasulullah dirikan dulu yang pertama sekali ialah masjid. Dah apa kaitan? Apa kaitan nak dirikan negara Islam Madinah dengan masjid? Jadi kata ulama, tujuan dibinanya masjid, di samping kita kuliah, di samping kita ceramah, di samping kita bermusyarat, tapi sebenarnya kata ulama, tujuan sebenarnya dibinanya masjid ialah untuk mendirikan solat berjamaah. Jadi sebelum Rasulullah nak mendirikan negara Islam Madinah, Rasulullah dirikan dulu kekuatan orang Islam dengan sebab mendirikan semaya berjemaah. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, semaya berjemaah ni dia fardu kifayah. Fardu kifayah sini sebagaimana yang kita tahu, bila ada sebahagian orang hak buat, maka orang hak tidak mari terlepas daripada dosa. Walaupun dua orang juga dikira sebagai semaya berjemaah. Dah kalau gitu kata imam, kira hamba semaya rumah lah. Kata imam dengan tu bila ada dah masjid, kira lepas lah kewajipan hamba. Ya, tapi tak ada nilai kita. Bila bunyi kata semaya jemaah, tak ada nilai langsung. Sebab apa? Kita ingat kata semaya jemaah itu fardu kifayah. Jadi kata ulama, kita kena faham apakah definisi sebenarnya fardu kifayah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i dalam bab semaya berjemaah, sehingga kita pandai remeh. Tak ada nilai rabut di sisi Allah, iaitu semaya berjemaah, tak ada nilai langsung. Jadi kata Imam An-Nawawi, nak tahu apakah definisi sebenarnya fardu kifayah dalam bab semaya berjemaah, kata Imam An-Nawawi, iaitulah dimakruhkan. Dimakruhkan bagi orang jatuh yang mukallaf, orang tina tidak. Dimakruhkan bagi orang jatuh yang mukallaf. Mukallaf yakni dua syarat. Syarat yang pertama, dia ada akal, yakni tidak gila. Wajib dia menanggung beban syarak. Syarat mukallaf yang kedua pula iaitulah baligh, yakni dia sampai umur. Jadi kata Imam An-Nawawi, definisi sebenarnya fardu kifayah dalam bab semaya berjemaah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dimakruhkan bagi orang jatuh yang mukallaf, yang tak ada uzur, tak ada sakit, semaya seorang rumah, tinggal semaya berjemaah. Perbuatan dia lagu tu kata Imam An-Nawawi makruh. Jadi ulama-ulama lain membahas perkataan Imam An-Nawawi, apakah yang dikatakan makruh, yang sebenarnya gapo maksud makruh.
Ternyata kata ulama, kalau kata Imam Nawawi, kalau kita semaya sore rumah, di saat kita berdekatan dengan masjid, dengar suara orang masjid, hanya semaya sore rumah, tak ada sakit, tak ada uzur, semaya sore rumah, tinggal semaya berjemaah, semaya kita sah, tapi pahala tak ada. Sebab tu tak ada nilai di sisi kita semaya berjemaah. Ulama-ulama hadis telah membelek ratusan ribu hadis nak cari ada ke tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya sore rumah. Ternyata tidak ada walaupun satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya sore rumah, melainkan kata ulama, kecuali kata ulama menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sakit tenat. Kata ulama hadis 13 ataupun 14 hari menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sakit tenat. Ya, walaupun seorang Nabi, walaupun seorang Rasul, tapi 13 ataupun 14 hari menjelang kewafatan Nabi Rasulullah sakit tenat. Orang yang dijamin, orang yang maksum dijamin, dijaga daripada dosa kecil dan dosa besar, 13 ataupun 14 hari kata ulama hadis sakit tenat sehingga membawa kepada tak boleh nak pergi semaya berjemaah. Kita yang tidak Nabi, yang tidak Rasul, menjelang kewafatan kita nanti, wallahu a'lam, tahu lagu mana. Jadi kalau kita kata imam, kira boleh jugalah hamba semaya rumah, tidak kena Nabi ke rajin semaya rumah. Iya, tapi kita kena tengok kata ulama, dia ada senario yang sebenarnya gapo. Apakah punca yang sebenarnya sehingga Rasulullah boleh tinggal solat berjemaah? Kata ulama hadis, walaupun dalam 13 ataupun 14 hari menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sakit tenat, tapi 11 ataupun 12 hari Rasulullah masih lagi pergi solat berjemaah. Bermakna dalam 13-14 hari tu, 11 ataupun 12 hari Rasulullah pergi lagi semaya berjemaah, tak setinggal. Kata ulama hadis, peristiwa ni berlaku 4 ataupun 5 hari menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu hari bila masuk sahaja waktu solat Isyak, Rasulullah pada masa tu sakit yang sangat tenat, demam yang sangat kuat sehingga tak boleh nak bangun, sama telah nak angkat kepala pun tak boleh. Duk tidur lebih bawah, nak angkat kepala pun tak boleh. Peristiwa ni 4 ataupun 5 hari menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita sebab gapo Rasulullah boleh tinggal semaya berjemaah sehingga kita pandang remeh semaya berjemaah ni. Jadi pada masa tu Rasulullah tak boleh nak angkat kepala, nak bangun pun tak boleh. Kata Rasulullah, ya Aisyah tu asallan nas, wahai Aisyah, apakah sahabat hamba ramai-ramai tu mereka solat Isyak berjemaah ke belum? Lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sahabat kamu dalam masjid tu mereka belum lagi mendirikan solat Isyak berjemaah ya Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu ya Rasulullah. Wahai Aisyah, buat marilah satu bekah air kepada hamba, hamba nak siap-siap lah, hamba nak mandi-mandi, hamba nak pergi semaya berjemaah Isyak dengan para sahabat dalam masjid ramai-ramai. Tuan nak bangun, sama tu lah nak bangun, nak angkat kepala pun tak boleh, demam yang sangat kuat. Ahli jemaah sekalian, kalau kita demam ni kan, boleh membawa kepada tidur, tak boleh nak bangun, demam, suhu panas yang sangat kuat. Tak usah kata nak mandi, nak sentuh air di tubuh berasa sejuk panas dah. Wahai Aisyah, buat marilah satu bekah air kepada hamba, hamba nak siap-siap lah, hamba nak mandi-mandi, hamba nak pergi semaya Isyak berjemaah dengan para sahabat. Lalu dibawa satu bekas air yang besar oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah mandi ahli jemaah sekalian. Di saat Rasulullah siap bangkit nak pergi semaya Isyak berjemaah dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah jatuh dan pingsan. Orang ni ke, kalau sakit membawa kepada pingsan, bermakna sakit dia tu sakit berat, bukan sakit biasa-biasa dah. Kalau mak kita tu bangun jalan 2-3 langkah, ayah kita bangun jalan 2-3 langkah, jatuh dah pesek,
mak ambo ataupun ayah ambo ni 50 dah ko. Aram nan sebab apa sakit membawa kepada pengsan. Jadi Rasulullah bangun nak melangkah, tiba-tiba jatuh dan pengsan oleh jemaah sekalian. Bila pengsan, sedar daripada pengsan, Rasulullah masih lagi tanya soalan sama. Ya Aisyah tu as-salat nas, wahai Aisyah, apakah sahabat hamba dalam masjid tu mereka mendirikan solat isyak berjemaah ke belum? Tu baru khabar tadi, baru pesel saat ni sedar daripada pesel, tanya sahabat semaya berjemaah isyak ke belum. Lalu dijawab dengan jawapan yang sama oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sahabat kamu belum lagi mendirikan solat isyak berjemaah ya Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu ya Rasulullah. Wahai Aisyah, wa marilah satu bekah air lain pula kepada hamba. Hamba nak siap-siaplah mau nak pergi semaya isyak berjemaah dengan para sahabat. Tadi pesel dah, nak pergi juga, nak pergi pula. Lalu dibawa bekas air yang kedua oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Rasulullah siap sebagaimana dengan tadi, bangun pada kali yang kedua setelah pengsan pada kali yang pertama. Di saat Rasulullah nak melangkah, tiba-tiba Rasulullah jatuh dan pengsan. 2 kali pesel jemaah sekalian. Mana kita tak sabar tak mari jemaah sampai 2 kali pesel dak. Balik-balik tak ada turun rumah bunyi gong. Hamba rasa pun nak ujian bunyi pelakar. Rupanya bukan pelakar kating kayu kata atas ingat kata pelakar. Rasulullah 2 kali pesel jemaah sekalian. Sedar daripada pengsan daripada kali kedua, ya Aisyah tu as-salana, wahai Aisyah, sahabat hamba semaya berjemaah isyak ke belum? Tanya soalan yang sama. Kalau kita dak awal buat pergi hospital awal mak baru pesel saat ni aku jadi gana-gana kat tak pakai saka lah mu. Sudah hijau. Tapi Rasulullah kata, ya Aisyah, sahabat hamba semaya isyak berjemaah ke belum? Lalu dijawab dengan jawapan yang sama oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sahabat kamu belum lagi mendirikan solat isyak berjemaah, mereka sedang menunggu kamu ya Rasulullah. Wahai Aisyah, kalau gitu kau marilah satu bekah air lain pula kepada hamba. Hamba nak siap-siaplah hamba nak pergi semaya berjemaah isyak dengan para sahabat tak setinggal ramai-ramai tunggu hamba dalam masjid ramai-ramai. Lalu dibawa bekas air yang ketiga kepada Rasulullah. Rasulullah siap di saat bangkit pada kali yang ketiga setelah 2 kali pengsan oleh jemaah sekalian. Rasulullah nak melangkah, tiba-tiba Rasulullah jatuh dan pengsan. Dalam sejarah 3 kali Rasulullah jatuh dan pengsan, tak pergi tinggal semaya, nak pergi juga semaya berjemaah isyak dengan para sahabat, tak setinggal 3 kali pesel jemaah sekalian. Mana kalau kita 3 kali pesel boleh tinggal semaya berjemaah. Paling-paling tak ada, carilah bini kau ke apa kau, biar ada 2 orang tu kira semaya jemaah juga. Setelah sedar daripada kali yang ketiga kali pengsan, bila sedar masih lagi soalan sama, wahai Aisyah, sahabat hamba semaya berjemaah isyak ke belum? Belum lagi ya Rasulullah, mereka sedang menunggu. Wahai Aisyah, hantarlah wakil goyak kepada ayah kamu, yakni Sayyidina Abu Bakar, biar dia lah naik jadi imam. Hamba tak lagi dah, hamba 3 kali pesel dah. Itu sejarah sebab gapo Sayyidina Abu Bakar naik jadi kati imam Rasulullah kerana Rasulullah 3 kali pengsan. Keesokan harinya kata ulama hadis, Rasulullah baru boleh akak kepala. Mari nak akak kepala pun tak boleh sama telah nak bangun. Keesokan harinya baru boleh akak kepala. Rasulullah nak pergi juga semaya berjemaah. Rasulullah perintahkan kepada 2 orang jatah, Sayyidina Ali dan Abbas, 2 orang jatah yang gagah, mari ke rumah Rasulullah, papah pergi semaya berjemaah di masjid, tak setinggal jemaah sekalian. Di saat Rasulullah dipapah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, air mata aku keluar kerana di saat aku melihat, di saat Rasulullah dipapah, kaki Rasulullah terkulai layu, tidak ada kekuatan sehingga dipapah oleh 2 orang jatah nak pergi semaya berjemaah. Sebab tu tak ada nilai di sisi kita semaya buat, sebab kita tak nampak lagu mana. Nak turut Rasulullah jauh lagi. Bila Rasulullah wafat, jadi budaya para sahabat. Di saat Rasulullah hidup, Rasulullah tunjuk contoh kepada para sahabat, walaupun dipapah di 2 orang jatah sekalipun, Rasulullah nak pergi juga semaya. Bila Rasulullah wafat, kalau ada sahabat-sahabat di kalangan sahabat lain hak sakit, sahabat hak sihat, ramai-ramai pergi ke rumah sahabat sakit, papah mari semaya berjemaah, tak setinggal jemaah sekalian.
Pada zaman Khalifah Umar, selepas daripada semaya subuh, dia paling ke belakang, dia tengok mana di kalangan rakyat jelata dia hok tak mari semaya subuh pada pagi ni, mana kata Sayyidina Umar. Dia tengok sore-sore, dia perhati sore-sore. Kalau ada di antara sore si pulai bisik boleh tak pergi semaya berjemaah subuh, kata Sayyidina Umar, hantar seorang khodam gi ketuk pintu rumah si pulai bin si pulai, gi tanya dia apakah alasan dia sehingga dia tak pergi semaya subuh berjemaah pada pagi ni. Pada satu hari, Menteri Keuangan dia sendiri tak mari semaya subuh, nama dia Sulaiman. Kata Khalifah Umar, tak boleh jadi ni. Kalau orang lain ambo hantar wakil ketuk pintu, tapi oleh kerana menteri juga ambo nak ketuk pintu sendiri, ambo nak tanya. Dia tak tahu berkali pemerintah ambo ni mesti kena mari semaya berjemaah. Bakpo ya Sulaiman tak mari ni, ada gapo ambo nak pergi ketuk pintu, dia ambo nak tanya gapo alasan dia sehingga tak mari semaya subuh pada pagi ni. Bila Khalifah Umar pergi ke rumah Menteri Keuangan dia Sulaiman, ketuk pintu, kok. Lalu keluarlah ibu Sulaiman, wahai Khalifah, ada kerja gapo rumah hamba pagi buta matahari tak naik, mari duk cakap dah depan hamba kerja, ada kerja gapo wahai Khalifah Umar weh. Wahai mak, hamba nak tanya, bakpo Sulaiman tak pergi semaya subuh pada pagi ni, dia ada kerja gapo alasan dia wahai mak weh. Allah lah wahai Khalifah Umar weh, anak hamba Sulaiman dia semaya sepanjang malam daripada isyak sampai subuh, dia semaya sunat. Di saat nak best subuh, dia kalah dengan rasa mengantuk dia, sehingga dia terlepas nak pergi semaya berjemaah subuh sekali dengan engkau wahai Khalifah Umar. Oleh kerana semaya sunat sepanjang malam. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sesiapa ya tak tidur malam, dia hanya beramal, itu dipanggil sebagai qiyamul lail. Sama ada dia semaya, dia baca Quran, kalau dia berzikir, itu dia panggil qiyamul lail sebab dia tak tidur. Tapi bila dia tidur walaupun sekejap, dia bangun daripada tidur, dia semaya, sama ada dia semaya qada, sama ada dia semaya fardu, sama ada dia zikir, sama ada dia baca Quran ke, itu disebut sebagai tahajud. Jadi kata ibu Sulaiman, wahai Khalifah Umar, anak ambo daripada isyak sampai subuh dia semaya sunat, tak berada tak berhenti. Lalu jawab Khalifah Umar, wahai mak, sebenarnya ambo lagi suka kalau Sulaiman pergi semaya subuh berjemaah di masjid daripada dia semaya sunat sepanjang malam. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya seandainya manusia tahu, kalau manusia tahu kelebihan semaya isyak berjemaah dengan kelebihan semaya subuh berjemaah, kalau manusia tahu, kata Rasulullah, nescaya kita akan pergi masjid walaupun dalam keadaan ngakak ajli mak sekalian. Kita tak mari sebab kita tak tahu kelebihan dia. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis, sesiapa yang solat isyak berjemaah di masjid, maka dia akan mendapat pahala sembahyang sunat seumpama seperti pahala sembahyang sunat setengah malam, dengan sebab dia sembahyang isyak berjemaah. Manakala sesiapa yang sembahyang subuh berjemaah, sesiapa yang solat subuh berjemaah di masjid, maka dia akan mendapat pahala seumpama seperti pahala sembahyang sunat sepenuh malam, dengan syarat, kata ulama yang menghuraikan hadis tadi, dia kapuh solat isyak berjemaah dengan dia kapuh solat subuh berjemaah. Besar kelebihan dia di jemaah sekalian. Ada sebahagian ulama yang mentafsirkan ayat tadi, yang mengkaji hadis tadi, mana lagi afdal? Tak hari semaya berjemaah di masjid hanya semaya sunat saja sepanjang malam, daripada mari semaya isyak berjemaah di masjid kapuh dengan semaya subuh berjemaah di masjid. Kata setengah ulama, lebih afdal lagi dia mari solat isyak berjemaah di masjid, kemudian pula kapuh dengan solat subuh berjemaah di masjid, daripada solat sunat sepanjang malam rumah tetapi tidak mari semaya berjemaah. Kata ulama, sesiapa nak, Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesiapa yang nak masuk syurga dengan mudah, jaga solat berjamaah. Sebab apa Nabi kata nak masuk syurga mudah, nak jaga semaya berjamaah? Sebab Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, amalan yang pertama yang akan ditanya di hari akhirat nanti ialah semaya. Seandainya baik semaya, amalan lain baik habis. Seandainya buruk semaya dia, amalan lain buruk habis. Nak baik semaya lagu mana ada jemaah sekalian?
Rasulullah ajar kita disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, semaya berjemaah, solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Itu kunci dia nak masuk syurga mudah, jaga solat berjemaah. Kalau kita semaya berjemaah, ulama buat perumpamaan. Dia buat perumpamaan kita semaya ramai-ramai gini ke. Ulama buat perumpamaan serupa dengan air. Bila air tu, bila kita belajar fiqh, bila air tu lebih daripada ukuran 2 kolah, air tu banyak, lebih daripada 216 liter dan ke atas, mana air banyak, bila masuk najis ke dalam air tadi, selagi tidak berubah warna, selagi tidak berubah rasa, selagi tidak berubah bau, walaupun air yang banyak masuk najis, air tadi tetap boleh minum, dia boleh ambil air semaya kerana dia gagah, dia kuat, boleh menghilangkan najis. Sama juga dengan kita solat berjemaah ramai-ramai, salah silap sikit Allah borong habis. Kalau kita semaya seorang rumah supaya air dalam beledi, bila air dalam beledi ke, bila masuk tahid dalam air dalam beledi, nak minum tak boleh. Sama itulah nak ambil air semaya, kerana air sikit dia tidak kuat nak menghilangkan najis.